Okey, okey. Ada pun tak Okey, pergi. Assalamualaikum dan selamat Waalaikumsalam. pagi. Saya ucapkan selamat datanglah kepada uh, penceramah kita, Encik Kamal dan Oh, juga Makta. Lama dah nampak ni dah. Ya, betul. saya ucapkan inilah selamat datang kepada Encik Kamal. Beliau adalah seorang yang amat berpengalaman dalam bidang security. Pengalaman beliau ni telah orang kata lebih pada 10-20 tahun kan dalam bidang security ni. Kalau mengikut short CV yang beliau bagi itu, beliau kata beliau telah berkecimpung dalam bidang security ni sebelum security itu sendiri menjadi satu benda yang public lah. Boleh dikatakan 20-30 tahun sebelum ni. Untuk Coffee Talk hari ni, beliau akan bercerita berkaitan dengan satu tajuk yang mana tajuk ni saya rasa beliau yang cadangkan kalau tak silap saya kan. Oh, iyalah. Betul tak, Lin? Betul. Tajuk daripada Cik Kamal sendiri. Ya, tajuk telah diberikan oleh Cik Kamal sendirilah. Tajuknya ialah Insight into the Information Security Industry and Internet Telemetry. Bila saya baca tajuk ni saya sendiri pun kurang faham lah. Tapi untuk pemahaman yang detail ataupun untuk memahami apa sebenar kandungannya, saya serahkan kepada Encik Kamal lah untuk meneruskan sesi Coffee Talk pagi ni. Tanpa melengahkan masa, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi yang ada ramai ni. Mana Kolik pun pakai nama apa, Lik? Aku duduk atas kali tu nak nampak muka aku ngomong. Makta dia, Makta. Lama tak nampak Makta. Sihat tak? Okay, saya sebenarnya saya pun baru semalam buat slide ni. So, terima kasih kepada atas jemputan. So, baru ni, hari apa lah, masa hari cuti tu, Dr. Aida ada kontak saya. So, saya kata okey lah. Tapi saya kena check schedule. So, kemarin check hari ni okey, tak ada. Patutnya ada some meeting. So, tak apalah. Kita check out sana lah. So, semua boleh ambil slide dekat tu supaya kita sync lah. Slide dekat link yang saya bagi tu. Ada 3 slide. Ada 3 benda. So, ada 2 text file, ada 1 PDF. Semua boleh tak? Hello? Saya share dah. Saya share dah tu. Boleh. Memang tak boleh download Cik Kamal. Secure tu. Boleh. Boleh? Boleh PDF tu. So, sebab ada 2 tu boleh download. Apa? Ada dah. So, you klik kat situ je memang boleh download lah supaya kita sync lah. So apa-apa terima kasih banyak. Saya pun pengalaman taklah banyak. Cuma saya start selepas saya tinggalkan Kuza. 2019 Februari tahun 2000. 15 Februari tahun 2000 saya berhenti Kuza. 20 Februari tahun 2000 saya join Mimos punya security lab. Itulah cerita je. Dengar tak ni? Dengar. Clear. Okay, ada apa? Sapuk apa? Tak ada. Kita geng Terengganu. Cakap Terengganu lah apa? Baik ha? Oh, Terengganu Melaka tak? Beres je, tak ada masalah. Okay. So, slide kedua agenda saya ada buat dua benda lah. InsyaAllah. Sebab ada saya buat 2 benda. So, satu benda is pasal workforce, satu benda pasal telemetry. Sebab benda ni benda very interesting. Bukan benda baru, tapi benda yang saya nak tunjuk correlation between data dengan security. Kadang-kadang orang ingat security je lah. I mean security, hack to security. Bukan. Actually banyak lagi yang tu. So, begitu juga perception. Bila kita orang kemarin kan keluar cerita yang pasal MySejahtera kena hack
Hello? Ya, ada dalam surat khabar semalam. Sebenarnya bukan kena hack, it's just a API abuse je pun. Benda tu abuse kepada API. So it's a feature abuse. It's not a memory corruption. Kalau hack ni biasa memory corruption lah. Tapi benda tu is a feature abuse. Feature tu memang ada, cuma orang di abusekan benda tu because of dia tak buat layer protection, dia tak buat mechanism untuk tu. So simple je. Saya paste kat situ. Tapi dia orang dah patch lah. Kalau kemarin, sebelum tengah hari kemarin, you boleh run je command tu daripada command line Linux, installer, you buat macam tu spam lah ke siapa-siapa pun. As simple as that. It's a feature, tapi it has been abused. Begitu juga macam malware, macam Microsoft punya malware. Kebanyakannya daripada Excel, VBA punya. Benda tu feature. Microsoft tak boleh stop benda tu. Because benda tu memang feature dia. Tapi orang abuse benda tu. API so Microsoft start buat. boleh buat apa Cik Amal? API MySejahtera tu boleh abuse macam mana? Boleh hantar nombor telefon ke apa? Dia hantar ke telefon lah. Kalau tengok dalam kod saya tu. Kalau tengok dalam kod saya tu. Dalam kod tu. Dia akan bagi tahu yang dia akan bagi tahu boleh hantar ikut link tu. Dia ada satu feature register phone, tapi you boleh hantar ke mana-mana phone number lah. Country code you letak, lepas tu you letak phone number. Ada dalam saya punya chat tu, saya paste lah. As of before pukul 12 kemarin. Hello? Ya, okey. Takut butuh ke apa? Butuh kena sambung balik lah, kena kerja lah. Okay, so tak apalah. So saya pergi kepada information security industry. So kalau slide yang keempat lah. Information security industry satu benda yang semua dapat slide lah. Slide yang keempat. So satu benda yang wide and global lah. Dapat. Meaning to say everyone speak on the same protocol kat sini. Saya pun ada buat kerja kat luar. So tak adalah kita kata, kita cakap A, kita cakap itik, dia cakap ayam. Kita cakap ayam, kita cakap tak. Everyone speak on the same protocol. It's wide and global. Kalau macam accounting, kita punya accounting system sini, kalau kita pergi kat US lain. Kecuali UK, New Zealand, Australia lah. And then all the British Commonwealth, Canada juga. Tapi untuk certain lain. Even for few benda lain, even law pun lain. Tapi kalau in term of benda security network, TCP/IP ni sama je. Tak adalah nak kata dekat Spain tu dia panggil benda ni lain. TCP is a TCP. UDP is UDP. Semua benda sama je. So actually market memang global untuk student. Sebab dia orang cakap benda yang sama je. And then security ni dah jadi benda yang life dependent lah. So tanpa security ada orang tak boleh tidur. Tanpa security ada orang tak boleh keluar duit. Tanpa security kereta tak boleh bergerak. Tanpa security pun orang tak boleh on peti sejuk pun ada. Because of the IoT, sekadar OT semua-semua tu. Banyak benda lah. And then secara ringkas industri ni sebenarnya, ini fokus kat Malaysia. Kita biasanya gantung ada dua. Adalah maker ataupun takers. Makers adalah producer. Sekarang ni kurang producer. Producer yang kurang. Kita ni kurang producer. Kita just taker, maker, putting things to run, yes. Tapi banyak benda pun kita import pun banyak. And then cuma adalah sebab rasa kita orang kat Memos dulu memang banyak buat-buat untuk local. Banyak tu. Sampai sekarang pun banyak yang tim saya masih buat benda-benda yang local. So tapi kita tak go big lah because of the certain benda kita tak boleh go big. Tapi ada few company yang kat Malaysia go big. Tapi and then saya rasa pun MDEC pun start ada some initiative on this payungkan kepada company-company ICT security apa semua ni lah.
And then dari segi kerja pula, kalau student tanya lah ni. So dari segi kerja pula, is either you ada option 9 to 5 ataupun you nak buat bug bounty. Maksudnya sekarang ni, you go to the hacker ones, you go to few provider, you subscribe, you join, and you start cari bug. Dekat mana-mana yang diorang, klien diorang, Amazon, Apple sendiri, Facebook, semua tu. So dapat bugs, diorang akan calculate bugs tu, okay, worst 500 USD, worst 200 USD, sampai worst 15,000 USD pun ada. Rasa paling tinggi worst 25 USD pun ada. 3 bulan lepas ada seorang budak Pakistan dapat fine floor dekat Facebook. Ataupun freelance, ataupun bila ada idea boleh start on the startup company lah. Banyak startup company sekarang ni. Cuma dekat Malaysia ni startup ekosistem belum mature lagi lah. Tapi start nak mature lah. Tapi ya, biasa kita belum mature lagi. Nanti slide yang yang keempat. Okay, so back. Okay, so next is ada apa-apa soalan lah pasal ni? A very short overview apa industri ni, and then apa, sebab bila saya ada experience buat job luar, we don't have any problem on understanding benda apa, because cuma term yang sama, prosedur yang sama, benda tu macam saya cerita lah, prosedur benda yang sama. Next, here comes the dragon. Yang ni very interesting, slide nombor 5. Kalau saya ada bagi link tu, I think was last weekend tu. Tianfu ni memang dah 2 tahun ataupun 3 tahun lah. Bila Chinese stop dia punya researcher, dia tak bagi tubik pun learning. So kalau nak tubik, dulu dia orang tubik bagi talk dekat mana-mana pun. Okay, lepas tu ada satu period tu dia orang kena vet dulu. Dia punya government kena vet dulu. Slide apa yang you nak present. Apa yang you nak cerita. Alright. Lepas tu sampai for 5 tahun lepas, PLA dia punya government tu cakap, tak payahlah. So dia sebab tu 3-4 tahun lepas banyak-banyak conference kat luar ni pergi buat kat Singapura sebab dia orang Singapura, China, sebab dia orang tak boleh keluar dah. Tu isu dia. So kalau kita tengok dekat, kalau semua boleh refer kat slide tu, it's basically semua benda yang sikit sebanyak ada atas komputer you all. Siapa pakai iPhone ada Apple Safari, Google Chrome, semua ada. Asus router lah, Docker, VMware pun banyak dekat PTM tu. Tapi ESI ada, yes. Kemu, Exchange punya email, Parallel, Ubuntu, Windows 10. So, masuk dia kat sini, semua ni adalah hackable. And ni total price yang dia orang buat is a 1.5 million tu. Ada satu team tu dapat 800 million for this competition. Tapi untuk competition ni, dia kena surrender lah. Dia kena bagi tahu, ni takut dia. Kalau rangkut ni, boleh exploit macam ni. So, benda macam tu. So, apa yang kita nampak dari segi sini, few perspektif. Satu, perspektif of hackable ni. Memang semua ni lah. Ini yang dia release. Kalau yang dia tak release, ada lagi. Itu satu. Satu is a dominant lah. Sebab sekarang ni, dia dah cakap lah, mu tak boleh tubik. Apa tubik? Kita bersini, dia panggil orang sini. I mean, dia tak boleh keluar untuk pergi kat lain cerita. Okay, ini cara nak buat, nak exploit Tesla. Ini nak buat kereta, tak boleh start. Ini nak buat kereta, tak boleh ni. Ini benda-benda macam tu. Tapi benda tu tak boleh lah. So, dekat local, dekat negara dia saja, dia boleh cerita benda ni.
So far okay? Okey je. Okey. Okay je. Aku sedap lagi bahan si Agam. So, saya selalu bagi benda ni. Apa yang market orang. Tak selalu kan ni. Sebab kadang-kadang ada benda, saya ni, tim saya semua je. Tapi kadang-kadang saya support orang lain. Ada. Cakap, Ma, cuba tengok resume ni. Cuba tengok resume ni. Security tak lari daripada 3 fundamental attribute tu. Get to know the system. Maksudnya get to know OS, get to know enterprise architecture, get to know how system works. Baju hak baru OS kat ke. ni ada benda gitu. Ni kok. Ha? Ada hak baju tu. Ini warna tu. Ha? Gangguan. Ada gangguan. Oh, Ada mute kan. tak apa. So Sebab baju system. dia. Crossline. Programming. So programming. Programming at least daripada scripting sampai high level. C ke, Rust ke, Java ke. Tapi scripting je lah banyak. Ada Python, Perl, PHP, Shell script, Bash, apa-apa semua tu. And then ketiga, internet working. At least you need to understand point A to point B, point B to point C. Apa attribute A to B, B to C apa semua tu. Whether it's LAN ke, WAN ke, it's data. So apa yang carry? So basically sini protokol, internet working, not just TCP IP, BGP apa semua, DNS, how things semua work. 3 benda ni tak lari. Frankly speaking, bila saya kena jadi panel interview, banyak lacking dekat sini. Pada benda ni, kalau kita budak rang Linux, semua tu ada dalam Linux. OS ada, Linux database ada, Windows pun ada sekarang ni. Even Windows pun dah ada WSL, Windows Subsystem for Linux. Tapi dia orang nak chain together tu tak nampak kadang-kadang. Cuma dia nampak network je. Sistem-sistem je. Tapi dia tak betul-betul ni. And then konsep konsep tu kadang tak tahu. Mari tengok. Oh, okey. Satu cakap. Dia cakap, dia tahu contoh. Dia tahu Wireshark. Wireshark is a tool to run the packet analysis. Skill. Dia tulis skill Wireshark. Contohnya. Tapi bukan contoh, memang betul. Itu bukan skill. Itu adalah tools untuk buat packet analysis. Actually banyak lagi TCP down, Snoop, Mollock, even commercial pun ada semua tu. That's why kadang-kadang konsep tu dengan tools tu dia ambil tools more than konsep. And then understanding things work pun tak tahu. So kalau A talk to B, actually apa yang start communicating? Fasa mana yang dia start handshake? Fasa mana yang dia buat data transfer? Tak. Dia tahu buka Dropbox, terus upload. Dia tahu buka Gmail, terus baca email. Tapi poin yang keempat tu, understanding client business tu, saya rasa amat penting juga. Maksud saya kat sini, is industry, client business is wide. Oil and gas, education, manufacturing, defense, security, FSI, financial service industry, banking lah, insurance lah, benda-benda itu adalah penting. Because they know how things work. Benda yang bekerja dalam SME tak sama dengan benda yang bekerja dalam government office. Benda yang dekat FSI tak sama dengan benda yang kat telco. Especially kadang-kadang macam telco, FSI, diorang banyak compliant. Kalau you pergi SME, tak ada compliant. Nak cocok lah kabel. Tak boleh internet. Ni tukar kabel. Benda tu. Itu very simple benda. Tapi
Tapi benda maksud saya get to know the industry. Oil and gas. Oil and gas, IT dalam oil and gas tu macam mana? How it works? How to benda ni macam mana? Apa yang dia orang support untuk sekadar pun sekadar apa yang dia support untuk ICS, apa ni, apa benda-benda. Secara fundamental yes, tapi macam manufacturing, kat potong, kat printing, benda-benda always berbeza-beza. Baru ni pun ada talk dengan kawan yang handle manufacturing, IT for manufacturing for kilang, memang benda yang lain. Machinery apa semua tu. So benda tu kadang-kadang penting jugalah. Ability to communicate and write, itu memang tu lah. Saya pun kita speakan Terengganu tak adalah. At least sebenarnya communicate and write and nak explain tu pun tak boleh. Saya cakap tak apa. Jangan speakan, tak apa. Jangan speaking. Cerita je. Boleh nak cakap bahasa, asal janji bahasa Melayu. Tapi benda pun dia tak boleh explain. Tekan tubik lah. Susah lah. Mu tekan tubik kan. So benda tu. Tapi how benda tu? What's make, bila you initiate, apa yang terjadi? Bila you push proses ni, apa terjadi? Dia orang susah nak explain. They will not explain. Okay. Cuba cerita macam mana web server. Apache. Apache. Lockdown aku cakap. So, benda tu pun tak boleh. Yalah, port 80. Sebab benda tu dia tak faham. Web server adalah buatkan servicing. Dia buka soket dia, whether you nak trading ke forking ke tak apalah. And then dia terima request. Dia be able to terima request. Benda-benda macam tu. And then being in the industry ni, yang paling penting adalah CLE, Continuous Learning Experience. Kalau medical pun sama. Jadi medical Continuous Medical Education, CME, Continuous Medical Education. Dalam ni pun, macam saya pun, siapa tua-tua learning pun baca lagi, buat lagi. Because benda ni always ada challenge. Apa yang secure kemarin, belum tentu secure hari ni. Apa yang secure, yang tak secure kemarin, belum tentu tak secure hari ni. So, workaround tu always ada. Always try and error. Apa semua tu. Ada learning, baca, buat. In terms of learning, sekarang ni banyak learning free. Bukan macam dulu lagi. Conference kebanyakannya dah free. Baru ni pun kita orang buat free conference. Online. Nanoset play. 3 track. Start benda-benda osing, benda-benda tu. Banyak. So, tak tahulah kalau tu. Banyak lagi benda-benda free. It's just effort saja untuk budak-budak. Banyak benda free. Tak payah bayar pun. Straight class tu that matters. Straight class tu. Yang ni hot topic lah. Does the formal education degree matter helps? Sebenarnya tak pun. Tapi just to show that, proof that you are capable of learning. Okay lah, you dapat degree. Tapi kalau you tengok pun, Google, Facebook, big tech company, Apple pun, saya ada kawan kat situ, tak grab pun. Tapi, apa yang dia orang tanya tu lagi gila, string processing dah apa-apa semua. Kita tak sampai lagi lah budak-budak level ni. Benda tu. Adalah sampai. Tapi yang last sekali, attitude that matter lah. Ada je cakap, tak nak lah, susah lah ni. Nampak benda ni, tak tu. So, saya always tanya kadang-kadang. Simple soalan cakap, kau nak kerja ni gairah tak? Passionate tak? Orang kata apa? Orang kata benda apa? Orang Terengganu panggil benda apa? Jeruk ke benda apa? Adalah. So, benda tu je. Kalau tak, susah. Because benda ni, it's not like, kalau being in the industry, not like you pergi balik, tak ada. Continuous learning tu. Semalam I'm talking to my friend. That's why I tidur lewat.
I think I pass sinopsis ke Aida pun almost pukul 1. Sebab dia dekat sana. So tengok ada benda saja. Just nak check apa semua. Okay. Next slide. Next slide. So ini I simplify. Benda-benda yang dalam industri. Actually. Fokus. Bukan kita tengok satu attack dengan defend je. Tak. Sekarang ni blue, red, purple thing. Blue, red, purple. Purple kat tengah. Tapi sebenarnya dalam industri saya is banyak lagi. Tapi ni slide ni sebenarnya slide daripada training. Saya crafted training program. So sebab tu basic ke advance tu. Tapi this is benda yang ada dalam industri. Yang bawah tu basic lah. Programming, operating system, internet working, OSINT tu basic lah. Tapi apa yang dalam industri, mobile application, VAPT, vulnerability analysis, pen test, you do the perimeter defense, web and cloud attack, secure coding, packet analysis, you reverse engineering, you know how malware, how incident response, digital forensic, and then sampai lah blue team operation, blue team and red team operation, threat hunting, cyber threat intelligence. Because tengah tu cakap nak buat cyber threat intelligence. Tak boleh. If you don't go chain tu, tangga tu. Kalau tak bijak tangga nombor 1, kan nak dapat tangga nombor 5. So, benda macam tu lah. So, this is what in the industry. You do packet analysis, tapi it becomes specialized now. Siapa buat threat hunting? Siapa buat SOC? Siapa buat blue team? Benda tu memang tak lari. Cyber threat intelligence is hot. It's hot. Tapi kena ingat, cyber threat intelligence bukan sebenarnya orang 100% technical. You kena tengok geopolitik, kena tengok macam pastel tu lah, politik and then whatever pastel ke apa, ekonomi, sosial ekonomi, teknologi apa semua, nak chain together dengan news, apa event apa ni, and then benda-benda macam tu. Because cyber threat intelligence tu digunakan nanti untuk fix you balik, how you nak respond, how you nak defend, because ni benda-benda tu. Boleh? Okey semua dah? Ngatuk dah? Alhamdulillah okey lagi. Baik. Tak apa, ke cakap Kak Ahmad ni debong ni. Tak apa, tapi this is benda-benda small, not small memang tu. Memang benda yang ada dalam industri. Benda yang tu. Benda yang become, kadang-kadang tak specialize pun. Because I'm expecting pun network engineer tu tahu sikit banyak parameter defense, packet analysis, semua tu. Programmer kena tahu secure coding, kena tahu ni. Benda tu. Okay, kita move off lah. Setengah tak apa. Okay. So, saya fikir benda ni. Collaboration, PAK, PTN, apa-apa. For the student. Dr. Malik? Right? Ya, Ma. Asyik kita pernah cakap pasal ni dulu lah. Ya. Tak apa lah, ni saya raise balik lah. Just, benda ni elok untuk prepare the student. Especially buat SOC. SOC adalah Security Operation Center. Because PTN learning pun geng. Mu jangan buka banyak Ma. Mu jangan buka banyak ngak. Dah ingat. Budak adik dah bukan kau. Tak lah. Maksudnya, ni adik ni, lepas tu ada 2-3 technician. Ya, ni, betul Ma. Ni pukul 4.55, off dah handphone. Tak lah, gitulah. I mean, tapi sebab benda ni, benda security, benda attack, orang tak tunggu. Benda every second, every minute, every hour happens. As long as dia ada opportunity je. Dan adalah benda-benda kriteria tu semua tu. Kriteria benda. So, and benda ni pun buat SOC pun tak makan kos pun. Unless you pergi
talk to this, okay lah. Kalau you talk to me, semua cakap macam ni je. It's just an effort saja nak buat. So that benda ni student boleh duduk, boleh learn. Sebab Uniza itself ada internally banyak. External you ada the art, ada ni, ada presence, banyak. So memang ada attack tu. Tapi baru ni 2 bulan lepas ada satu bug. Khabar dah kadik, dah patch pun lagi. Tapi tak apalah. Bug tu sooner or later kalau orang lain jumpa, parah lah. Kalau aku jumpa, aku bagi tahu, tapi aku tak buat benda pelik-pelik. Itu je lah. Ya. Ada pun boleh buat web attack. So maksud tu lah. Kalau SOC tu ada, student boleh learn. It's ahead of the student lain lah. Tapi rasa lepas kita cakap, Lek, apa buat tau? Okey. Cuba benda ni lama dah, 2 tahun lepas lah. Belum COVID lagi. Ya. So maksud saja lah, maksud saya tak tu. Kalau anyone interesting buat benda ni, we can talk benda tu. Dia tak ada cost lah, bukan kita nak minta 1 juta, 2 juta, tak. Benda yang ada, ijazah tempat saja and upkan benda tu. Itu je. And then mechanism. So that student boleh learn industry practice. Dekat US dia orang dah buat lah. Bukan benda baru pun. Satu lagi bug bounty. Bug bounty ni PTN yang kena bagi tahu. Sebab PTN pun tak sempat nak test sistem dia, ni apa semua. So bila di open ke student, of course lah, dengan set rules and regulation, benda ni kita boleh student jumpa, dia boleh inform PTN, bug bounty, so mungkin ada some token ke apa semua boleh bagi. So at least something lah. Betul apa lagi ya? Okay. So saya ada satu slide lagi, internet telemetry. Go on ke nak buat Q&A untuk Yaning dulu? Saya rasa kita boleh move on je lah dulu kot. Okay. So saya bagi internet telemetry ni bukan apa, it's something benda yang interesting, something benda yang myself pun I got funded to do this. Adalah duit buat makan si Agang. So yang ni. So it's blend how you mix data and security. Ni paling simple. Banyak conversation. What we trying to do, bukan kita nak ganti Shodan, bukan kita nak ganti Sensis, bukan kita nak ganti apa 2-3 lagi benda. Binary Age apa semua. Tapi benda ni benda yang ada. Because benda yang buat telemetry ni adalah visibility dalam security perspektif. So kalau ikutnya, ni. So siapa klik dekat Coffee Talk Network Threat Intelligence, port 8443 Uniza Coffee Talk tu ada 2 file. You boleh tengok edu.my file. You boleh download ya. You boleh download. I bagi file tu and then you boleh tengok Uniza word list. Okay, 2 benda berbeza. Currently saya ada almost worldwide saya ada 1.8 billion host record. Apa yang you tengok tu, apa yang saya bagi kat you tu is the recent file 8 bulan 10 baru ni. Benda ni kita update selalu. Okay, benda-benda ni kita update selalu. Okay. Kalau klik yang first tu 2021 10 edu.my. So coverage dia 95% lah. I mungkin tak jumpa lagi yang lain pun, tapi is heavy coverage. Benda ni dah dalam JSON. Sekejap je you buat pakai command line tu, you boleh nak proses, nak apa-apa semua. Tapi so far apa yang saya bagi kat sini, you boleh, benda ni dalam JSON. So you boleh letak dalam Excel.
kurang-kurangnya. Ataupun boleh letak dalam Tableau. Boleh pakai Arc, boleh pakai Panda. Boleh lah semua benda tu, ELK ke apa semua to proses. Kalau file ni adalah file di mana semua yang .edu.my. Apa-apa-apa .edu.my. That means Malaysia punya domain, download je file tu. Malaysia punya domain that belong to edu.my. Sekolah ke apa semua. Ada juga sekolah yang pakai .com. Ada juga yang sekolah pakai .my saja. Ada juga sekolah yang pakai ni. Tapi universiti kebanyakannya .edu.my. Sekolah pun ada. Banyak. So far file tu, apa yang yang saya bagi tu ada 35,000 line. That means kalau kita tengok line, okay tak apa. Itu satu. Next, saya bagi juga Uniza word list. Out of 1.8 billion, so pakai JSON je, you boleh buat processing memang cepat je. JQ.A.nan, you select ni apa semua, memang sekejap je lah. So, apa yang saya bagi yang kedua tu, out of 1.8 billion tu, saya crunch data, saya grab je, saya nak tengok keyword Uniza. So keluarlah semua. Ada yang uniza.edu, uniza.net, lepas tu Uniza Blogspot apa semua. Dua benda berbeza kat situ. Satu, yang Uniza ni purely based on the keyword. So that's why ada uniza.edu, uniza.net, apa-apa semua. Tapi yang file tadi, apa-apa edu.my. Which ada Uniza, UMT, ITM, apa semua benda lah. Ada. So saya ada kita orang buat proses 1.8. So benda tu. So kalau kita tengok, ada kenapa yo mah. Ini adalah raw data. Kalau kita tengok file structure tu, next slide dulu. You always boleh come back kat sini. Next slide, this is dia punya layout. Slide yang ke-12. So slide yang ke-12, dia punya layout. So dia punya layout is a JSON. It's a JSON. So dia ada timestamp. Dalam approach, you convert apa semua. Kenapa saya perlu ada timestamp? Sebab belum tentu lagi nama tu belong to that IP. Untuk 3 bulan lepas. 3 bulan ke akan datang. Siapa yang buat research on passive DNS perlukan this kind of data. Because dia nak tengok 3 tahun lepas host tu, when I talk about host, it's just a subdomain, .domain, .top level domain, okay? So belong to IP tu. Macam ni. Tapi yang FIK Uniza tu memang dah berubah. Dah sebab IP 103.16.182.3 tu memang belong to Uniza. Okay. Kalau kita tengok daripada benda ni, apa boleh buat? Banyak benda boleh buat. Kepuk kan boleh buat. So, dalam file tu, dia ada, kalau kita tengok, okay, timestamp attribute punya file tu. Ada nama. And then ada type. Type tu adalah DNS record. Untuk ni, saya tak buat MS, saya tak buat MX, saya just ada A record ataupun CNAME. Maksudnya, kalau kita tengok layout 1, www.fik adalah CNAME kepada FIK. That means, www.fik.uniza.edu.my share the same IP kepada 103. Macam tu. Dia buat CNAME, dia nak CNAME, canonical name. Itu understanding DNS. So, kalau tengok layout 2 tu, macam tu. Okay. Tapi kalau tengok kenapa boleh buat? Actually, banyak benda you boleh buat. Contoh je. Sekejap. Okay, next slide. Number 13. Log can be produced. So, maksudnya, satu, macam saya cakap, timestamp tu. Because benda ni kita periodic kita buat. Ambil grab. And then, kita akan merge dengan data-data lain juga.
some data tu kena beli, some data tu apa semua. And then kita tahu www.uniza.edu A record dia, that means dia A record dia point ke 103.16.182.30. So daripada situ actually kita boleh macam IP itself banyak dia punya attribute. Siapa own that IP, services apa yang ada kat situ, ports apa yang ada kat situ, belong to the network mana, ASN mana. So benda tu you boleh crunch banyak lagi. And then adakah IP tu pernah duduk dalam whitelist mana-mana. Tapi dalam kes ni kita banyak lagi lah. Kita boleh tengok, oh IP tu pernah duduk dalam scanner. Pernah orang guna untuk buat tukung, orang guna untuk buat scan ni. Banyak attribute you can produce benda tu. Lepas tu tiba-tiba katakan PTM tukar IP tu, tiba-tiba orang lain ambil. Contoh dia. So you tahu 103.16.82.3 dulu di sini, tapi orang lain. That means Uniza dah tukar IP, benda-benda macam tu. Bila you on the large visibility, banyak benda boleh nampak. Kita boleh tengok banyak benda lah benda tu. So saya contohnya macam next slide tu slide nombor 14. Itulah. So saya just like saya nak tengok, saya just quick one, you just issue command Jason, you grab je. Tengok, saya nak tengok host. That means .edu.my ada 6,456 yang start dengan www. Itu ada juga yang www1. Yang start dengan mail adalah 2311. Ini adalah mail server. Tak akan larinya. Bukannya homepage pun dia nak buat mail ni. Betul tak? Mesti mail is a mail. Web mail. Untuk orang check mail. Mail tu 2311 unit tu probably is SMTP. And then you boleh probe lagi. Servis apa run kat situ. Mail jenis mana. Contohnya web server, dia pakai IIS ke, Apache ke, NG ke, duduk belakang Cloudflare ke, mana-mana apa semua tu. Banyak wonders you boleh buat kat situ. Tapi the best part, kalau you tengok, out of, saya tak proses lah, edu.my berapa domain. Tapi so far, bila kita tengok NS1, is a name server 1, ada 119, that means ada 119 DNS server. Maknanya server yang penting. Sebab DNS ni, kalau saya DDoS DNS, kalau DNS ni down, semua tu tak reachable. Letaklah server bapak mana pun. Letaklah atas Bukit Besar pun, tak boleh. Sebab DNS diri pun down. Banyak. Library 116. So, bila saya tengok DNS dengan library 116 ni, kita ada 116 institution library yang tu. So kita boleh measure. Library ni pakai sistem apa? Library ni pakai sistem apa? Kita boleh buat fingerprint lagi. Kita boleh buat screen capture lagi. Kalau nak buat NFT pun boleh. Ada orang buat tak web page Uniza on NFT? Contoh tu. To you tu. So benda ni banyak. You pakai JSON je, quick nanti ada. Boleh. Senang je, you grab, set, you ni nampak semua. And then you nak to IP select je. It's very tu. Nak crunch data ni. You boleh pun bagi ke student, okay. www ni, based on the IP ni, okay. Seorang buat fingerprint ni. Seorang buat ni. And then, you boleh nampak the whole visibility lah. And then tiba-tiba change kita tahu. Ataupun you boleh buat ni, tengok, 2 bulan lepas dia pakai Apache, sekarang ni dia dah pindah dia pakai belakang Cloudflare, benda-benda macam tu. So hypothesis tu tracker lah diri apa tu. So benda macam tu saya pun kerja ada 10 minit. Go next slide. Is more tak ada. Macam saya cerita, you boleh correlate banyak benda. Correlate between services dengan port. Correlate between IP dengan ni, domain apa semua. And that possibility juga, kalau you crunch yang tadi,
You tengok kadang-kadang IP satu je. Tapi ada 10 services. Macam cPanel tu very interesting. Kalau back kepada top host tadi, cPanel tu ada, that means ada 1661 cPanel services. So you boleh, kalau ada orang bugs, ada satu bugs keluar, tengok cPanel tu, version tu, mewah hidup lah. Boleh tapau benda-benda macam tu. So, konsep ni juga yang orang guna untuk buat attack surface management. Attack surface management is when you tahu, you ada servis-servis ni, you ada ni, kalau keluarnya adversary, keluarnya orang kata, macam 2 minggu lepas keluar kat Apache punya, you boleh hack Apache tu. So, dia orang boleh bagi tahu benda-benda. Nanti saya bagi dengan node.gov. So, next slide adalah, yang ni yang saya summary. Saya buat dalam ELK. Quick one, sekejap ya you boleh buat dalam ELK. Download ELK for free ada apa semua. So, saya just next slide. Saya visualizekan dia dalam betul tu. So, kenapa tuah.uitn, next slide. Tuah.uitn.edu.my tu besar. Sebab tuah tu banyak IP. So, saya tak boleh tunjuk semua benda lagi because benda ni pun saya dah sign dengan ni. So, memang kita kena deliver benda ni tapi banyak wonders you boleh buat. So, maksudnya meaning apa dia boleh buat? Okay, dia nak tahu ni. So, dia keluar semua. Macam baru ni bila Afghanistan, Saleh keluar daripada Afghanistan. Lepas tu kita keluar tengok network Afghanistan. Apa yang bertukar. Apa yang ni. So, benda tu. Macam salah satu data saya ada back from 3-4 tahun lepas. So macam baru ni masa musim pandemik MCO streaming punya data banyak. So sebenarnya benda-benda macam tu. So next slide tu color, lepas tu tak ada lah slide 17 last sekali lah. So gitulah cerita. Ada apa-apa soalan? Memang saya kena cepat sikit sebab sejam lah. Okey, terima kasih. Saya bukalah kepada flow untuk siapa-siapa nak bertanya. Mungkin saya boleh tanya satu soalan? Boleh. Saya tengoklah, saya faham bila Cik Kamal cerita ni, saya nampak security ni satu bidang yang sangat luas lah. Dan dia sangat dynamics. Yes. Saya nak tahu perwatakan orang yang macam mana sesuai untuk bekerja dalam bidang security. Sebab ialah tak semua student kita tu macam mempunyai kesanggupan ataupun effort yang sesuai untuk menjadi seorang security officer lah. Jadi mungkin Cik Kamal boleh terangkan sikit. Student macam mana sesuai. Back kepada pengalaman saya lah. Ya. Benda-benda tu macam slide. That's why slide nombor 6 I cakap attitude that matters. Macam certain organisation kalau you nak masuk EY, KPMG, Big Five, dia akan buat psychometric. Even MIMOS pun dia buat psychometric. Dia nak tengok ada apa B ke C ke apa dominant ke benda-benda tu lah. Tapi security ni luas. Whether you nak duduk level mana, you nak duduk level technical, or you nak duduk level consulting, or you nak duduk level tak nak cakap dengan orang, nak tengok monitor je, SOC apa semua tu. Tapi across the line, attitude that matter, maksudnya budak tu willing to learn. Willing, itu saja. Sebab saya tahu uni tak boleh semua nak ajar. Betul tak? Tapi bila you come to industry, saya tak naklah attitude, aku dah belajar ni. Haji Datuk Nazari ada? Ada. Benda tu lah. Tuan Haji? Ada. Dia baru nampak. Benda tu. Banyak yang terjadi. Sampai, tak boleh lah, ni lah, tak sesuai lah.
dia benda tu orang kata tepuk dada tanya selera lah. Actually bukan security je. Being programmer pun macam tu. Dia tengok, tak sesuai lah. Malah aku tekan keyboard semua. So sebenarnya back kepada across the line dalam programming ke, being the network engineer, be security analyst, be security consultant, be mana-mana pun attitude that matters. It's bukan benda ni long life learning. Banyak tau. Saya cakap, ada satu projek baru ni, budak tu masuk sebulan setengah je cakap, tak boleh. Dia kata saya nak cari kerja senang. Aku kata mau terjun bangunan lah. Aduh, tapi bukan saya lah grup ni. Aku cerita, susah nak cari kerja senang. Kerja senang, gulung rokok daun, duduk atas wakaf pun tak senang. So, benda-benda tu lah. Sayang sebagai anak Melayu ni peluang banyak tau, tapi gitulah. Nak cari kerja senang. Tak belajar ni. So, mentality penting lah, mentality. Mentality salah satu benda yang penting lah. Cara-cara dia berfikir, cara dia nak absorb benda baru. Banyak benda ni, tak belajar benda ni. Awal-awal, saya tak belajar. Berat. That's why saya terfikir balik. Saya ada kawan mengajar architecture. Saya tanya, kenapa student architecture ni, walaupun zaman sekarang, you CAD-CAM apa semua boleh buat. Orang duduk dalam rumah duduk dalam orang apa semua ni. Tapi dia still pergi lagi dekat studio. Dia still potong ni. Dia kata, sebab benda tu nanti akan bawa ke kerja. Akan bawa ke attitude dia. Kerja nanti belum tentu pukul 5 pun boleh balik. Esok nak present design, nak buat bangunan 40 tingkat setengah apa semua ni. Benda-benda macam tu. Sikit banyak. Begitu juga bila budak medik. Bila MO tu kesiang lah. Rasa berapa jam sehari dia tidur. Benda-benda tu. Rasa benda-benda tu. So budak komputer, taklah saya expect dia tangan kena ikat kat keyboard. Tapi benda-benda gitulah saya rasa. Attitude that matters tu benda-benda tu. Ramai orang kita tak belajar. But okay. That's why kadang-kadang macam group tu, saya bagi tahu ada 2-3 yang saya advise. Okay. First, interview sekarang ni by email je. Tengok dia respon macam mana. Dia tulis macam mana, dia tu macam mana. And then ada online kalau dia nak test apa semua. Tapi dia tulis tu kalau dia pakai Toyo ke apa, ikut dia lah, dia Google. Because kerja pun you boleh Google lah. Tapi and then bila nampak okey, panggil pula, kadang-kadang ada ke attitude. Yang tu. That's why macam banyak startup apa semua, dia akan banyak proses interview dia. Bukan apa, because nak make sure dah benda tu. Because every on the company, every employee adalah investment. Bukan tenaga kerja, every investment. Sebab masa itulah bagi ni, bagi notebook, bagi pergi training apa semua, investment. Kalau attitude tak betul, susah lah. Tengah jalan ni tarik handbrake. So, benda tu lah. It's a challenge banyak. It's a adapt to challenge. Dia janji rajin je lah. InsyaAllah boleh. Rajin insyaAllah boleh. Because kalau saya ada satu projek tu yang kat luar tu, memang budak tu rajin. In fact dia dulu tak ada, yelah, formal kurang sikit, tapi dia rajin. Sampai Mak Saleh pun suka dia. Kalau dia rajin. Dia selalu dia pakai konsep 5W1H tu. Benda-benda tu. Benda tu. Critical thinking tu penting lah. Critical thinking tu penting lah. Adapt tu penting. Sebab benda ni dah banyak. Dari segi knowledge, you Google je, semua ada. Tapi macam mana you nak adapt kepada benda tu. Macam mana you nak terima je. Saya rasa. Benda tu sama je dengan benda-benda lain. Cuma ada juga, kenapa nak masuk security ni, dia kata security ni bidang glamour. Jangan mau. Glamour.
jadilah Insta famous. Ada tak benda gitu budak? Oh dia tu semua orang cakap pasal security. Susah lah. Dia actually back pada minat lah. Kalau yang dia minat, ada ni. Tapi benda saya kalau benda-benda ni tak rugi lah. Fundamentally. Banyak benda. Lagi, jawab tak soalan doktor ni? Jawab dah tu. Boleh bagi 100 markah tu kalau kira tu. Mungkin sahabat-sahabat lain ada soalan. Saya nak sambung soalan Dr. Fendi tadi. Kalau itulah ciri-ciri maknanya student security yang bagus. Sepanjang pengalaman Cik Kamal, kalau tengok student security di Malaysia ni, kalau kita nak buat benchmarking, dekat mana college ke universiti yang paling bagus student dia tu, output student security dia? Okey, masa saya buat tolong dulu saya buat conference Hack in the Box. Sampai conference tu boleh pergi Amsterdam, China, Singapura apa semua. Okey. So awal-awal dulu kita orang buat 7 orang, tak larat. So kita ambil. Banyak masa tu bukan bangsa kita yang banyak contribute. Orang lain ni yang eager datang standby malang. Benda-benda bukan melibat tekan keyboard ya dulu. So that dia boleh tengok macam mana kita nak run training esok apa semua benda ni. So masa tu ITN pun ada. MMU. Sekarang ni APU. Tapi dia depend on the benda ni juga. UniKL pun bagus. Tapi benda ni depend on the baru ni budak-budak college buat. Budak Wollongong KDU dulu ada buat. So atas dia orang punya ni. Dia orang punya apa? Janji dia nak involve, dia nak tahu. Maksud saya curiosity tinggi because peluang tu ada. Macam saya bulan 12 ni saya tolong lagi ada budak-budak ni buat conference. So bila buat conference saya tolong, saya tengok paper, saya tengok apa benda yang dia orang nak present, benda tu tunjuk semua benda tu. Tapi event ni semua perlukan budak. Dia orang, saya baca dulu cakap masih bila saya start tarik budak-budak yang duduk kat ITM dulu, so saya cakap satu, dah lah kau boleh belajar free. Benda-benda macam tu lah. Of course lah kena buat kerja sikit. T-shirt pun dapat free, okey lah. Tapi kalau betul-betul nak benchmark tu susah. Kadang-kadang ada yang bergerak solo. Ada budak uni KL, budak TAR tu, dia bergerak solo. Ada budak UM 2 orang, dia bergerak solo je. Dia bukan represent organisation. Bukan represent college. Cuma sebab dia punya curiosity dia tinggi, dia punya tu. Tapi kalau how kita nak buat macam ni, macam UPNN, saya dengan Prof Hazali, ada kenal Prof Hazali tak? Dia UKN dulu. Saya buat set. Dia Hazali, dia Prof Sembuk lah bawa dia situ. Saya buat cyber ring untuk dia. Supaya budak-budak tu boleh belajar kat situ. Boleh test, boleh ni. Ada platform. That's why saya cakap kalau buat SOC tadi, kurang-kurangnya ada platform untuk blue team. Lepas tu kita boleh create platform dia untuk red team. So bila ada platform ni, budak minat. Kita kena ajar sikit-sikit. Orang kata kalau orang tak pernah makan budu, tak tahu sedap tak budu lah. Kalau dah kena makan budu, dia iruk, habis pula kuah tu. So benda-benda tu lah. Kena ada platform lah. Provide platform, provide ni. Bagi saya itu a good benchmark. Kata kalau dia minat, dia akan stay. Macam kisah dulu yang banyak melahirkan senior security dekat-dekat sekarang adalah Cik Amik dekat ITM. Masa siapa pernah kenal? Zila pernah kenal Cik Amik tak? Cik Amik ITM. So dia dulu sendiri panggil saya, suruh pergi ngajar, bagi ni, buat lab, buat ni, student cuti. Dia sewakan lab, start dengan basic dulu, belajar network, install Linux atau ni semua situ. Ada ramai, ada student yang tak ikut, ada student yang ikut. So atas cita rasa lah. Tapi back kepada
provide platform tu adalah penting lah. Saya rasa salah satu talk yang saya pernah bagi sekali dengan Solah dulu, Dr. Solah, pasal platform lah. Kena provide platform, insya-Allah. Sebab kadang-kadang student pun ligau juga. So kalau kita boleh provide platform, provide ni, diorang akan minat, diorang akan nampak apa semua ni. Sebab benda ni senang. Bukan senang lah security. Bila kita tengok, kita boleh hack ni, uish. Dia rasa sting tu semacam lah. Kadang-kadang bila kita buat enterprise kita, buat program, kita pun tak tahu feeling pengguna macam mana. Tapi benda security tu, uish, aku boleh masuk website ni lah. Dia punya apa? Dia punya sting tu semacam lah. That's why bila ada platform ni, budak-budak minat. Aku boleh tukar nombor ni lah. Aku boleh ni lah. So benda-benda macam, it's a platform lah. You create a platform, insya-Allah student tu akan gairah lagi lah. Tapi kalau tak gairah, kau nak tahu apa. Ke gana? Jawab soalan tak? Okey. Maksud Cik Kamal dia sebenarnya lebih kepada individual pelajar tu jugalah kan. Cari pelajar yang sting kan. Yang sting lah. Tapi kalau kita provide platform, kita provide tempat, kita provide kita nak buat banking, siapa yang free datang. Macam ingatlah yang tu, semua duduk kelek PC tu. Cik Amik cakap dia block Makma ni masa cuti. Dia nak ajar, saya pergi ajar macam ni. So budak tu, ni. Ada kat budak cakap, cik saya tak boleh pergi, saya dah beli tiket. Tak apa lah, balik lah. Cuti. So tapi ramai budak yang duduk stay because benda ni, I think if we moving towards that, kita create platform dulu. Cyber range, adversary lab, apa semua, banking, tu biar ada gairah. Because benda ni cepat, security ni. Kalau dia tengok, aku boleh hack ni lah, aku nak try kat lain pula. Sebagai contoh, dia jumpa ada SQL injection dekat Joomla 9.1. Kita ajar kat sini. Tapi, dekat internet tu ada billion, ada hundreds of Joomla tu sama. Dia start test lah, satu. Tak semuanya straightforward. Because ada ni, tapi benda macam tu lah. Kalau tengok data yang saya bagi aja, student pun boleh scan. Contohnya dia boleh scan pun. Kalau dia nak scan buta-buta, www tu ada 6,456 post. So macam mana pula kita nak reka, kita nak optimizekan scanning. Itu comes computer science pula. Macam mana engineering apa semua nak optimizekan benda ni. Kita ada 6,000 host ni. Kita nak optimize scanning. Method mana kita nak pakai. Gitu je lah. Contoh je lah. Gitu lah doktor. Ke kena? Lagi ada soalan? Terima kasih Cik Kamal. Terima kasih. So, satu jawapan yang memuaskan dah saya rasa. Tapi sekarang ni kita 10-8 minit. Macam mana Lee? Kita teruskan lagi dengan soalan ataupun kita terpaksa berhenti macam mana? Kita kena stop lah. Pukul 10 ada program. Okay. Sebab kita ada program lain. Saya senang je. So apa-apa saya pun juga panggil je. Bukan panggil apa. Bagi tahu je insya-Allah lah. Saya pun ada. Minggu depan balik kampung lah. Ada je. Kulu Kilir sini. Cik Kamal soalan last. Boleh. Blue team dengan red team Malaysia ada. Ada. Banyak. Kalau student opportunity kita yang memang banyak. Kalau student kita yang interesting lah nak masuk benda-benda macam ni, online platform ada ke? Ada. Yang online platform ada. Yang Malaysian punya lah Cik Kamal. Tak ada, semua luar. Okey. Macam ada macam Snacklet, Rastalet, Hackdenborg, ada satu tu kalau you pakai email edu boleh, tapi edu.my saya tak buat. Nanti saya bagi ada link tu. That's why platform kat luar kadang-kadang berbayar. Ya. That's why you all sendiri kena buat cyber range lab. Boleh contact je Hazali tu. Saya pun dia panggil ajak jumpa petang ni. Ni Universiti Pertahanan ni Encik Kamal. Universiti Pertahanan, Hazali. PKS, Pusat Keselamatan Cyber.
Okay. Sebab dia bawah dia tu adalah 2-3 orang. Dia PKS tu dia ada forensik, dia ada data, dia ada security. Dia pun tapi yelah budak askar masuk kelas tidur je. Okay, itulah kalau Tapi- yang tapi Malaysian base Cik Kamal, kalau Cik Kamal ada yang Malaysian base yang untuk student kita yang interested lah nak jadi white hackers ke kan, nak jadi pen test Tak, punya analis ke. Betul. Ada Itu saya tak cakap. Cik Kamal sendirilah kan, boleh share tak nanti dengan Dr. apa ni, dengan Dr. Fazli pun tak apa, dengan Dr. Aida pun tak apa, nanti saya ambil daripada dia orang. Tak, saya macam ni tau. You create je paling simple, you create je satu VMware, duduk dalam lab environment, itu je, install je. Buat honeypot lah. Tak, install package. Honeypot is different concept. Tapi yang sedia ada tak ada ke Cik Kamal? Ada. Ada. Yang tu kat Malaysia, you kena ingat, yang kat luar tu you perlu bayar. Yang Malaysia, yang student kita boleh macam time cuti ke dia orang masuk untuk acquire skill lah. Tak. Kena, yang kat luar ada tapi kena bayar. Yang Malaysia tak ada. Tak, Malaysia sendiri pun banyak dia tak ada kurang orang buat benda ni because kat luar pun banyak macam hack the box, macam benda-benda ni semua. Tapi why not you ambil inisiatif buat benda ni, tak ada cost je, just beli satu hardware, install VM, install je juice, install je ni, install 2-3 package yang memang hackable. Betul Cik. Hakikatnya memang senang memang cakap tu sedang Cik Kamal, tapi itulah kita orang macam komitmen pada ada staff tu banyak kan. Jadi macam doktor Kencang itulah yang saya boleh guide kalau nak buat tu. Cuma saya rasa boleh consult Cik Kamal kot selepas ni kalau perlu perbincangan yang selanjutnya. Macam mana Nazira? Boleh. Okay, right. Okay. Sebab benda tu orang lain ada perihal lain ke lepas ni nak hadir ke apa ke. Sebab benda nak buat lab ni cost adalah hardware saja. Software semua dah free. Nak letak je software tu. Tapi get to know the right concept lah. Whether you nak buat 2H ke 1H ke apa semua. Tapi semua dah free lah. Yang hackable, sistem yang hackable. Tapi saya boleh discuss. Kalau next round boleh discuss macam mana ni. Boleh. InsyaAllah kita akan jemput lagi ke selepas ni kalau Encik Kamal available bila-bila masa untuk bagi special talks on kita punya research group. Boleh insyaAllah. Oleh itu memandangkan masa. Siapa yang minat blue team tadi boleh tengok dataset yang saya bagi. So you boleh buat satu program attack surface management dari blue team. Okay, tak apa. Rating lain cerita lah. Saya rasa satu presentation ataupun perbincangan yang very fruitful lah untuk saya sendiri dan sahabat-sahabat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah kepada Encik Kamal. InsyaAllah kita akan jemput lagi Encik Kamal in any form, mungkin collaboration ke perbincangan ke apa-apa. Sebab kita pun ada program security di sini dan kita memang memerlukan sahabat-sahabat dalam security ini untuk membantu student kita. Sebab saya sendiri bukan seorang technical. KAK tu saya ingat sebab saya antara industri panel dulu. Ya. Saya baru je Uniza ni 5-6 tahun jadi saya tak berapa kenal, tapi saya pernah tengok Encik Kamal pernah datang sini lah sekali dua saya ingat. Cuma saya tak rapat sangat lah. Sebab saya orang lama bukan masalah. Buat tak cukup ici tu ya. Oleh itu insyaAllah. Mungkin kita berhenti di sini dulu lah untuk sesi kita ini. Banyak terima kasih daripada saya, daripada TDP dan dekan saya. Untuk menyudahi majlis kita ni, kita baca surah Wal-As dan tasbih kifarah. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum semua. Saya pun minta maaf kalau ada terkasar bahasa apa semua tu.
Tak ada apa. Kawan Terima semua. kasih banyak Cik Kamal. Boleh. InsyaAllah jumpa lagi. Okay. InsyaAllah. Okay. Balik kena air Kamal. Boleh. Saya 28 balik. Okey, insyaAllah beres. Balik hello, Clear second. Balik hello lah. Boleh. Ada. Okey, payung je. Balik main duduk rumah aja pun. Dah lah. Okey. Deh, Ustaz kata aku. Mentang-mentang anak saudara comel. Anak saudara ni malas pun. Kamel tu adik aku Daya anak saudaramu. Oh, siapa? Anak dia lah. Dia dah nikah dah orang ni. Okey Mas, kena gila Mas. Ada Okey. InsyaAllah. Boleh. Dia makan roti jagung lah. Okey, boleh. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam.